Ahli perniagaan antara didakwa di Mahkamah Kota Kinabalu. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Ini pula mengenai dakwaan sindiket kartel dalam industri beras negara. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC akan kerjasama bagi menjalankan siasatan berhubung dakwaan itu. Siasatan dijangka memerlukan masa, berikutan MyCC perlu memahami secara keseluruhan struktur industri berkenaan. Siasatan apapun disiasat dari masa ke semasa. Jadi tuduhan satu perkara, siasatan satu perkara yang lain. Dan selepas siasatan itu siap, baru kita bincang di sudut tindakannya. Iaitu jadi siasatan sentiasa berjalan. Sebarang tindakan hanya akan dilakukan selepas siasatan terperinci berhubung isu tersebut selesai. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perasmian Smart Sawah Berskala Besar SBB Alas Kincan di Pekan. Seorang ahli perniagaan antara 11 yang didakwa di Mahkamah Kota Kinabalu atas tuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang geng Opik antara tahun 2015 hingga 2023. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan kepada ahli perniagaan Datuk Maslan Sani, 41 tahun bersama 10 yang lain. 10 tertuduh lain Rahman Burijin, Jasalfian Jaineh Zaini, Muhammad Fauzi Rablin, Shahlan Shah Abdul Samad, Nelson Yen Yichung, Muhammad Farizul Asmahadi, Fazrul Baha, Alkan Abraham, Mazlan Mahmud dan Mahathir Jibrail. Semua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 130V-1 Kanun Kesesaan yang boleh dihukum penjara 5 hingga 20 tahun. Tiada jaminan dibenarkan ke atas semua tertuduh. 1 Mac ditetapkan untuk sebutan semula kes. Seorang banduan mengaku bersalah atas tuduhan melakukan perbuatan khianat dengan api bagi membantu kegiatan Ahlong dan dijatuhi hukuman penjara 54 bulan. Tertuduh Chow Hon Heng, 31 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Muhammad Harid Muhammad Mazlan di Mahkamah Magistrate Bukit Meterajap. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh bertindak melakukan khianat dengan api dengan membakar halaman rumah seorang wanita sehingga menyebabkan kerosakan pada harta tersebut. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah kediaman di Taman Duku Juru, Bukit Mertajam pada 15 Oktober tahun lepas. Tertuduh kini menjalani hukuman penjara di penjara Tapah Perak bermula 29 November lalu atas kesalahan sama. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 48 bulan dan denda RM5,000 atau tambahan tempoh penjara 6 bulan lagi sekiranya tidak membayar denda yang ditetapkan. Kelantan merekodkan peningkatan kes membabitkan kegiatan pinjaman wang tanpa lesen tahun lalu. Ia melibatkan sebanyak 92 kes dengan nilai kerugian lebih RM113,000 berbanding 48 kes dengan kerugian lebih RM158,000 tahun 2022. Justru Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata pihaknya akan mempergiatkan tindakan dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang terlibat kegiatan itu. Tindakan kita untuk menentukan kegiatan Ahlong tidak ada di Kelantan. Saya memang daripada awal saya telah fokus pada Ahlong ini kerana banyak masalah akan timbul kerana masyarakat di Kelantan ini terutamanya peniaga diberi ruang untuk meminjam dalam jumlah yang kecil dan akhirnya terbeban dengan hutang yang banyak dan akhirnya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Tambah beliau, pihak polis juga telah berjaya selesaikan 6 kes melibatkan simbahan cad yang dipercayai melibatkan Ahlong di Kota Baru dan Tumpat minggu lalu.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna KPDN Kedah merampas 466 kg minyak masak paket bersubsidi dan 13 tong gas cecair petroleum LPG yang disimpan tanpa permit yang sah. Ia hasil serbuan yang dilakukan di 2 buah permis berasingan di Kulim petang semalam. Pengarahnya Afendi Rajini Khan berkata, serbuan pertama di sebuah kedai runcit menemukan 370 paket minyak masak tanpa permit di permis tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961 iaitu memindahkan barang kawalan iaitu minyak masak dari permis yang dilesenkan. Bagi serbuan kedua di sebuah permis perniagaan, restoran dan catering yang juga dimiliki oleh pemilik kedai runcit tersebut, KPDN telah menemui 96 kg minyak masak paket dan 13 tong gas petroleum bersamaan 182 kg. Pemeriksaan mendapati permis tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen permit kebenaran menyimpan barang kawalan berjadual di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Nilai rampasan bagi kedua-dua kes ini dianggarkan berjumlah lebih RM1,500. Mahkamah Magistrate Kota Baru memutuskan prosiding pendakwaan 2 pengarah Emirates Travel dan 51 tuduhan kes penipuan pakej umrah melibatkan kerugian RM503,221 ditangguhkan ke 13 Februari depan. Magistrate Ahmad Syafiq Aizat Nazri membuat keputusan itu selepas kedua-dua orang kena saman OKS Datuk Zulkarnain Endut dan isterinya Datin Mazuin Mustafa tidak hadir ke mahkamah hari ini kerana sakit. Sehubungan itu, Timbalan Pendakwa Raya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN yang diketuai Muhammad Sofian Zakaria, Suhana Muhammad dan Syafiq Mahadi memohon satu tarikh baharu untuk mendakwa kedua-dua OKS. Mahkamah kemudiannya menetapkan 13 Februari depan sebagai tarikh baharu untuk pendakwaan kesemua pertuduhan yang akan dijalankan secara serentak. Seorang penjawat awam ditahan reman oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah kerana disyaki menggunakan dokumen invoice bagi tujuan tuntutan palsu. Suspek dipercayai membuat tuntutan tersebut bagi pembayaran program Jualan Rahmah 2023 berjumlah RM22,000. Perintah reman dikeluarkan oleh Magistrate Tuan Muhammad Zul Hilmi Latif selama 5 hari bermula Isnin sehingga Jumaat ini. Suspek seorang wanita berusia sekitar 30 tahun itu ditahan kira-kira pukul 9 malam Ahad dan dibawa ke pejabat SPRM Kedah untuk memberi keterangan. Pengarah SPRM Kedah, Sok Wi, anak lelaki E-Team ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tersebut. Suspek dipercayai merancang dan berpakat dengan pemilik syarikat untuk menggunakan invoice yang mengandungi butir matan palsu. Siasatan mendapati invoice yang dikemukakan tidak sama dengan laporan ringkas program Jualan Rahmah 2023 yang dikeluarkan Pejabat KPDN Negeri Kedah. Kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. 4 remaja berusia 14 tahun hingga 16 tahun diaplikasi menjadi buruh paksa diselamatkan polis menerusi serbuan operasi bersepadu di 3 lokasi berasingan di Teluk Gong pukul 2 petang tadi. Operasi dijalankan bahagian D3 Anti Pemerdagangan Orang dan Penyuapan Migran, Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman dan dibantu Jabatan Imigresen Malaysia Immigration, Jabatan Tenaga Kerja JTK, Jabatan Alam Sekitar JAS serta Tenaga Nasional Berhad TNB. Perdana Pengarah D3 Bukit Aman Asisten Komisioner Hazril Khamis berkata, operasi bersepadu atau OPHAS Aman itu berjaya menahan kira-kira 100 warga asing dari Myanmar dan Indonesia. Kebanyakan kesalahan ini di bawah forced labour di mana menggajikan kanak-kanak di bawah umur. So dan juga di bawah Jabatan Immigration di bawah Seksyen 55B dan juga 61C. 61C
dan juga di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling. So, TMB, this mean di bawah Akta Tenaga. Tambahnya, kesemua premis dipercayai yang beroperasi sejak 6 bulan lalu itu dikenakan pemotongan elektrik oleh pihak TMB. Kesemua warga asing yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Daerah IPD Kelang untuk tindakan lanjut. Seorang ahli perniagaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tuduhan pecah amanah membabitkan nilai RM4.3 juta. Jonathan Wong Futpu, 40 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan oleh hakim di hadapan Hakim Sabaria Osman. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menyalahgunakan wang milik syarikat Novel Leap Sdn Bhd untuk kepentingan sendiri pada 23 Mei hingga 3 Ogos 2022. Tertuduh turut berdepan pertuduhan menipu individu melibatkan pelaburan mata wang kripto berjumlah RM2.45 juta yang tidak wujud. Selain itu, dakwaan menipu seorang lelaki berhubung urusan mendapatkan lesen pelaburan membabitkan kerugian berjumlah RM3 juta. Hakim menetapkan 18 dan 19 Julai depan untuk sebutan semula kes dan tertuduh dibenar dijamin RM50,000. Tiga lelaki ditahan disyaki terlibat kes curi kabel Telekom Malaysia TM di kawasan Padang Gajah, Taiping. Penahanan dibuat ketika suspek sedang leka mencuri kabel. Kesemua yang ditahan berusia 26 dan 27 tahun dan dipercayai baru bergerak aktif di sekitar Taiping. Semua peralatan yang digunakan turut dirampas. Modus operandi kumpulan ini iaitu menyasarkan kabel bawah tanah milik TM dengan membuka penutup lubang utama iaitu manhole, yang mana suspek akan masuk ke dalam lubang itu untuk memotong kabel, lalu kabel itu ditarik ke atas dengan menggunakan kenderaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 431A Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 511 Kanun Keseksaan. Kesemua suspek direman sehingga 24 Januari untuk bantu siasatan. Seorang lelaki warga asing ditemukan maut dipercayai jatuh dari tingkat 16 sebuah kondominium semasa melarikan diri daripada dicekuk polis. Lelaki tersebut bertindak demikian selepas kediamannya diserbu kerana disyaki menjadi lokasi aktiviti pengedaran dadah. Kejadian berlaku pada petang semalam di Batu Uban. Menurut Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Razlam Abdul Hamid, ketika serbuan dipercayai terdapat 3 suspek berada di dalam rumah tersebut. 2 berjaya diberkas manakala seorang lagi ditemukan maut akibat jatuh ketika melarikan diri. Seterusnya, tim serbuan membuat tinjauan di bahagian bawah. Didapati terdapat satu body yang kelihatan terbaring di bawah. Polis turut menemui sejumlah dadah jenis ekstasi dan syabu dalam rumah terbabit. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kes suspek yang maut pula diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Seorang wanita dan kanak-kanak terkorban dalam kemalangan membabitkan kenderaan di Jalan Banting Dengkil, Sungai Manggis, Kuala Langat pada awal pagi tadi. Berdasarkan maklumat awal, kemalangan berpunca daripada sebuah lori yang melanggar 4 kereta. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, salah sebuah kereta yang dihempak lori itu dinaiki 2 wanita berumur 20-an dan 40-an serta seorang kanak-kanak perempuan berumur 10 tahun. Ketiga-tiganya dipercayai daripada satu keluarga. Kesemua mangsa berjaya dikeluarkan pada pukul 9.45 pagi. Bagaimanapun, wanita 40-an serta kanak-kanak itu disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Kesemua mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Banting untuk tindakan lanjut. Kita perkenalkan
sistem padu pangkalan data utama. Pertama, ia selaras dengan pendekatan dan dasar transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian, mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan kaedah diperkenalkan melalui padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem padu. Dengan sendirinya kita ada pencerahan kecelekan budaya dan kecelekan digital. Masih lagi dalam berita tengah malam, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemaduli merasmikan Smart Sawah Berskala Besar SBB Alas Kincan Pahang di KPS Pematan Durian Skim Mercung Pekan. Berangkat sama Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah. Pada majlis itu, Seri Paduka meluangkan masa melawat pameran dan melihat gimik penanaman alas kincan serta mengemudi jentera menanam padi. Smart SBB Alas Kincan model baharu menerapkan amalan pertanian berhasil tinggi dengan mempraktikkan pengetahuan, sikap dan amalan yang dilancarkan pada Mei 2023. Fasa pertama pelaksanaan projek itu melibatkan 84 orang peserta dengan kawasan seluas 168 hektar di Pahang. Program sumbangan asas rahmah SARA bermula pada Isnin secara berperingkat. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, inisiatif itu ditambah baik dengan peruntukannya melonjak lebih 5 kali ganda kepada 700 juta ringgit berbanding 130 juta ringgit tahun lalu. Ini sekaligus membolehkan penerima SARA ditambah kepada 700,000 orang. Jumlah bantuan juga dinaikkan sekali ganda sehingga RM1,200 berbanding tahun lepas. Jelas Perdana Menteri, penambahbaikan SARA ini merupakan satu langkah awal untuk menangani jurang kekayaan. Bantuan SARA akan disalur secara bulanan iaitu 100 sebulan untuk isi rumah dan warga emas tiada pasangan, manakala RM50 sebulan untuk golongan yang bujang. Rasa gembiralah dengan peningkatan kuota untuk SARA ni lah. Sudah tentulah dengan penerimaan bantuan ni sedikit sebanyak dapat meringankan bebanan lah supaya untuk keluarga lah ya. Zaman yang ekonomi kita susah sikit kan. Skim ni patutnya memang diteruskan lah. Diteruskan dari masa ke masa lah. Saya rasa bantuan SARA ni macam makcik, rasa tak ada lah kan, tapi macam makcik rasa bantuan SARA ni patut diteruskan memandangkan kita punya rakyat ni ramai ibu tunggal, ramai yang sekolah. So rasa dia orang patut disupport. Mungkin kita tak tolong dia, mungkin kerajaan yang boleh tolong dia. Kita kasihanlah tengok keluarga yang mempunyai anak yang ramai, apa semua kan, perbelanjaan banyak barang tu harganya naik lah kan. Jadi bantuan tu saya rasa sangat sesuai lah pada ketika ini kan. Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu universiti diberi ruang membuat keputusan dan menentukan keutamaan institusi. Kerana birokrasi lama yang menyaksikan Kementerian Pendidikan Tinggi membuat banyak keputusan bagi pihak universiti perlu dihentikan. The ministry must give some space and to allow for universities to decide their priorities, inform the ministry and proceed. And all form of bureaucracy for the ministry to decide on behalf of the universities must end. I'm suggesting this plainly because of the urgency and recognizing the fact that in some areas, and particularly in the Paisa report, to me is very disturbing. If we use the normal pace, we will be left behind.
Sementara itu, syarikat berkaitan kerajaan GLC dibinta terus komited memegang peranan menyokong agenda Bumiputra. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan agenda Bumiputra adalah agenda nasional dan perlu sentiasa didasari tata kelola yang jelas. Perkara itu ditekankan Perdana Menteri ketika mempengerusikan mesyuarat pra Majlis Ekonomi Bumiputra petang tadi. Beliau memaklumkan mesyuarat mendengar taklimat dan menyentuh kedudukan serta cabaran semasa dan akan datang berkaitan pembangunan ekonomi Bumiputra. Selain membincangkan pengajaran Kongres Ekonomi Bumiputra 2024 KEB 2024 yang akan diadakan pada 29 Februari hingga 2 Mac depan. KEB 2024 bertujuan membantu kerajaan menetapkan hala tuju dan pendekatan baharu serta penambahbaikan agenda Bumiputra yang adil, saksama dan inklusif. Mesyuarat turut mendengar pandangan awal yang dibentangkan pengurusi-pengurusi kluster sesi libat urus yang telah ditubuhkan bagi tujuan KEB 2024. Mekanisme bagi mempercepatkan proses naik taraf lesen motosikal kelas B2 kepada B secara automatik sedang dikenal pasti. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata beberapa pendekatan sedang diteliti, antaranya membabitkan umur dan tempoh pemilikan lesen. Apa yang kami telah bicarakan, saudara tadi dengar bahawa ada tempoh tertentu, utamanya dari segi umur. Pemohon itu mesti berumur 35 tahun ke atas. Yang kedua, memegang lesen B2 itu untuk satu tempoh yang tertentu, barulah layak untuk dapat B full. Ya. Jadi dalam perkara ini kita akan mutamatkan bila mesyuarat terperinci diadakan di antara GPJ dengan pihak JSPT. Sebelum ini, beliau memaklumkan cadangan naik taraf lesen secara automatik tersebut akan dibawa kepada Kementerian Pengangkutan untuk diteliti. Pakej khas internet untuk penghantar e-hailing dengan diskaun istimewa bakal diumum pada Selasa. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, keputusan itu dibuat hasil pertemuan dan perbincangan dengan semua ketua pegawai eksekutif syarikat telekomunikasi. Fahmi dalam hantaran Facebooknya memaklumkan idea pakej khas itu tercetus selepas mendengar luahan seorang penghantar e-hailing bahawa pendapatannya tidak mencukupi untuk menyara keluarga. Kerajaan Madani mendengar keluhan dan memahami kesusahan golongan berkenaan dalam melaksanakan tugasan. Justru pakej khas internet yang bakal diumumkan nanti diharap dapat meringankan kesulitan selain membantu para penghantar e-hailing dalam menjalankan tugas setiap hari. Tapi sekarang ni ada aset. Sampai sekarang hari ini sudah ada aset 31 tan. Pegangan emas itu ada 31 tan. Percayaan saya tahun ini 2024 akan jadi kukuh. Tular dakwaan sebuah syarikat pelaburan emas mendakwa memiliki aset yang banyak menghampiri jumlah rizab emas negara. Bagi menarik ramai pelanggan, promosi giat dilakukan barisan ejen di beberapa platform media sosial. Dakwa mereka keuntungan berlipat kali ganda menanti si pelabur. Para pendeposit juga tidak perlu bimbang kerana kononnya operasi syarikat diluluskan Bank Negara. Semakan pasukan biar betul mendapati dakwaan terbabit adalah palsu. Ia turut dinafikan Bank Negara. Ini bermakna hujah memancing pelanggan dengan mengatakan aktiviti syarikat dilulus dan dilesenkan bank pusat itu adalah tidak benar. Orang ramai diminta berwaspada dan sentiasa menyemak kesahihan sesuatu aktiviti pelaburan. Elak jadi mangsa, tak perlu tambah statistik kes jenayah penipuan. Kepada si penipu, anda diperhatikan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
Perkembangan Piala Asia 2023, persembahan Harimau Malaya dalam perlawanan kedua kumpulan E menentang Bahrain disifatkan belum memadai untuk mengejutkan gegasi Asia Korea Selatan pada aksi pelanggar kumpulan itu Khamis ini. Pemerhati bola sepak tempatan Dato' Richard Sekali berkata, biarpun ada peningkatan di pamit skuad Kim Panggon berbanding perlawanan pertama, tetapi masih banyak kerja rumah perlu dilakukan bagi mengelakkan Malaysia diaibkan pasukan ranking ke-23 dunia itu. Malaysia kalah tipis 0-1 kepada Bahrain selepas dipelasah Jordan 0-4 dalam aksi pertama. Korea Selatan sebelum ini menewaskan Bahrain 3-1 pada perlawanan pembukaan sebelum mencetak seri 2-2 berdepan Jordan pada perlawanan kedua mereka. Dato' Richard dalam masa sama menuntut supaya pengendali dari Korea Selatan itu bijak dalam mencatur corak permainan dan taktikal terbaik menentang pasukan negara kelahirannya itu. Tambahnya, pemain Harimau Malaya tidak begitu serius apabila terdapat beberapa pemain tidak berada di posisi tepat untuk menerima hantaran bagi menghasilkan gerakan penyudah. Persatuan Bola Keranjang Malaysia MABA cuba mengurangkan kebergantungan dana kerajaan bagi pengurusan programnya bermula tahun ini. Presiden MABA Dato' Sri Lee Tian Hong berkata, MABA akan meneruskan acara mampan dengan menjana pendapatan sendiri. Jelas Dato' Sri Lee Tian Hong, perbelanjaan tahunan MABA lebih kurang 4 juta dengan sekurang-kurangnya 5 liga akan dijalankan. Ada satu objektif ialah membuat MABA sebagai satu organisasi self-sustainable financially. Kewangan kita self-sustainable. Jadi bagaimana kita boleh self-sustain? Kita mesti mau ada revenue. Revenue dari apa? Revenue kita dari kita aset. Saya mau buat MABA supaya kita ada aset, supaya kita boleh dapatkan itu rental income. Dengan sewa rental income kita boleh self-sustainable. Jadi ini adalah satu tanggungjawab yang sangat berat. Antara perancangannya membangunkan tanah milik MABA di Jalan Han Lengkeh yang akan memberi peluangan kepada MABA dari segi jangka panjang. Berita tengah malam berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Nazifan Syukri, mesti berada di tingkat perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.